nak cerita, kau duduk sini. Orang pun heran, kenapa Umar buat macam tu? Tapi hati-hati pada mereka yang boleh baca buku Arab. Dalam tu ditulis habasahum, ataupun digunakan perkataan sijen, macam penjara. Bukan penjara, dia semua dia tahan, tak boleh keluar Madinah, tak bagi pasport ke. Sebab apa? Bukan sebab dia marah orang kata pasal hadis, dia takut salah. Sebab banyak kali, banyak sangat. Dan dia kata apa? Bila dia ada kat sini, dia boleh tengok, dia boleh pantang, dia tahu. Dan satu lagi, dia nak orang luar datang ke Madinah, Madinah pusat ilmu. Itu tujuannya. Tapi yang seronoknya apa? Kesungguhan tu yang kita nak. Sebab itulah hadis terpelihara zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, terpelihara dengan cantik. Ada yang hafal ramai, ada yang tulis. Dan penulisan semakin bertambah, ikut zaman semakin bertambah. Zaman tabi'in tambah sikit lagi, tambah. Akhirnya semua orang tulis hadis di zaman lepas tu. Nanti kita akan cerita. Ringkas ceritanya, bila berlaku fitnah pemudahan Osman, bila berlaku sedikit kekacauan di kalangan masyarakat, barulah sahabat-sahabat ni keluar dari Madinah dan pergi ke tempat-tempat lain. Bermulalah satu cabaran baru, iaitu bagaimana nak kumpulkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana nak kumpulkan hadis. Sebab tu ada orientalis, orang barat yang niat tak baik, dia kata hadis ni ada yang hilang macam tu je. Sebab apa? Sahabat bertebaran di sana sini. Sebenarnya mereka silap. Mereka sengaja nak rosakkan sejarah yang berlaku. Salah faham. Dia nak sengaja timbulkan. Apa yang berlaku sebenarnya? Baik, kalau kita di zaman tersebut, kita ni tabi'in, dan kita tahu ada sahabat duduk dekat sini, kat alam damai ni, kita nak duduk saja, tunggu sahabat sampai meninggal dah. Ada peluangnya lebih pada selebriti lagi kita serbu. Itu yang berlaku sebenarnya di kalangan tabi'in. Sebab tu saya suka cerita satu kisah, ataupun saya suka beritahu satu kata-kata. Bukan kisah panjang tak habis. Kata-kata Ibnu Sirin. Dia kata dia pernah tengok di Kufah sahaja, satu bandar di Iraq, Kufah, bukan Baghdad, bukan apa tu, tempat bandar-bandar lain, bukan Madinah Makkah, di Kufah tu. Lebih kurang, saya ingatan saya lebih kurang, dia kata aku melihat 4,000 pemuda yang mengejar hadis, yang mencari hadis. Di Kufah sahaja ada 4,000 orang, hampir kerja dia full time untuk cari dan tulis dan cari. Bermakna kalau zaman tersebut, kita jangan nampak dalam otak kita zaman tersebut orang duduk dilihat kat rumah, pergi kerja balik tidur lah. Sebahagian besar yang muda, yang semangat ni, ada aja peluang, kerja dia habis ke, dia tak kerja ke, dia apa, dia akan serbu sahabat Nabi, murid pada sahabat Nabi. Hadis, siapa ada hadis dengan, kau ada apa hadis, aku cari, tulis. Dan pengembaraan berlaku, sehingga ulama ada kata di zaman itu, kalau kita boleh hidup zaman itu, kita akan nampak pengembaraan sentiasa berlaku mencari hadis. Sebab bandar-bandar jauh, mana aktiviti pencarian hadis ni begitu hebat, begitu banyak. Ini saya kena beritahu, sebab setengah orang dia belajar ilmu hadis, dia skip sejarah. Bila orang tanya dia macam mana Zali zaman tu, macam mana saya orang tak beritahu. Jadi dia percaya seorang-seorang tu, dia segala. Tak, ini full time dia kerja. Dia tulis. Bukan setakat sekali tulis, ada yang pergi banyak kali, ada yang hafal. Sebab tu ada di kalangan ulama hadis zaman dulu yang pergi ke rumah untuk belajar hadis. Bukan dia tunggu kelas kat masjid, dia cari dekat rumah. Ada yang tunggu pintu rumah, tunggu syekh keluar, tunggu sahabat tu keluar, tunggu tabi'in keluar. Ada yang belajar dekat ruang luar, ada yang dekat tepi jalan. Sebab apa? Sebab ini hadis Nabi. So benar maklumat yang saya nak beritahu pada kisah ni ialah hadis tu terpelihara dengan cara pengajian, penyebaran, hafazan dan tulisan yang begitu pesat berlaku, yang begitu hebat berlaku. Sebab itulah setiap zaman tu, sekarang kita masuk zaman tabi'in, dan selepas tu kita masuk zaman tabi'in, dan lepas tu mereka telah menjaga khazanah ini dan tidak terlepas daripada semua mereka. Contoh, kalau saya tabi'in, saya ada banyak hadis, tapi tak semua kan, tapi kawan saya ada banyak, kawan lagi ada banyak, ada ramai, maka semuanya menyimpan dan memelihara. Sebab sebegitu ini, sebab setengah orang belajar ilmu hadis, dia ada salah faham tentang hadis, bagaimana sampai kepada kita. Ia sampai lengkap dan sempurna, tapi cara tu macam-macam. Jumlah ikut orang macam-macam, masing-masing ada sebahagian, tapi semuanya sampai dan sampai dan sampai.
kita masuk. So ini kita kena tanam dulu. Sebab ada orang cuba ragukan, dia kata hadis ada yang tak sampai. Sebagai contoh, kita pun percaya, betul juga zaman tu apa kan susah nak apa. Kita dah mula masuk situ, kita dah mula masuk logik. Zaman tu pula kan luas kan negara Islam ni. Nak guna kah, nak pergi Iraq kan jauh. Macam mana hadis nak sebab kita dah mula lah. Sebab kita tak dapat gambaran. Itu gambaran menyeluruh tadi, gambaran. Kemudian penulisan, kita pergi pada penulisan. Bila mereka tulis dengan disiplin, tulis dengan jelas, tulis dengan pengesahan. Pengesahan macam mana? Dia bukan macam kita sekarang nak beli buku pergi kedai, dia kena salin. So kadang-kadang dia pergi jumpa sahabat ke tabi'in ke, dia jumpa ulama lepas tu ke, dia kena salin. Salin ada banyak cara. Antaranya dia salin daripada kawan dia. Contohnya kita ramai-ramai pergi mengaji hadis dengan syekh ni zaman tu. Zaman awal tak ada buku dijual lagi, so kita pun salin. Kau salin apa? Mereka nak salin sekejap? Salin. Tapi mereka disiplin. Dia tak akan sebarkan melainkan selepas dapat pengesahan. Apa bentuk pengesahan dia? Baca depan guru. Maksud saya, pergi 2 orang dengan kawan saya, dia belajar hadis, dia dah salin, saya belum. Saya baru nak start. Saya pun salin pada dia, tapi saya tak boleh beritahu orang. Saya kena pergi jumpa guru tadi dan baca balik satu persatu sampai dia sahkan, okey, kau lulus, kau boleh sebarkan. Itu masuk disiplin dalam penulisan. Tulis satu hal, berhati-hati menulis satu hal. Kadang-kadang mengupah orang menulis untuk dia satu hari. Sebab ada orang laju menulis laju. So ini yang berlaku zaman tu. Masuk suasana, kalau kita nak gambarkan, kita nak buat satu macam tayangan video, bagaimana dia berlaku masa tu, ialah ramai yang belajar hadis, ramai yang datang menulis dan sebagainya, dan semuanya mesti dapat pengesahan daripada guru tersebut. Ada juga yang ajar sikit-sikit, seorang 2 orang. So kita dapat gambaran sekarang, ini rupanya berlaku sejarah yang berlaku. Maka dia salin dengan pengesahan, kemudian salin dengan semakan pula. Selepas dia salin, selepas dia dengar, dia semak dengan kawan dia. Ini dipanggil muzakarah hadis. Kau salin macam mana? Betul tak aku salin? Maksud pengesahan demi pengesahan, check, double check, triple check, check berkali-kali, baru boleh sampai kepada pihak lain. Itulah tradisi ulama hadis sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya, sampai pada zaman imam-imam hadis yang terkenal, Bukhari, Muslim semua. Itu maksud yang kita kena tahu bagaimana ketelitian yang tak dapat digambarkan, melainkan hanya orang yang tahu saja yang faham benda ni. So saya beritahu benda ni sebab kadang-kadang kita tak jumpa dalam buku yang ringkas. Betul tak? Tak jumpa. Kita banyak skip. Sebab skip sebab tak ada masa, tak dan. Sebab contoh belajar kat universiti, satu semester ke berapa, pensyarah nak cerita banyak sangat pun, nak tengah ikut time semua. Dalam hari dia ajar terus, okey, start hadis sahih tu apa? Terus sejarah tak tengok dulu, terlepas pandang, itu masuk. Akhirnya di zaman kegemilangan, okey, kurun pertama, kedua hijrah, ketiga hijrah semua, pada hujung kurun pertama hijrah, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, telah berlaku satu perkara yang amat penting untuk pelajar-pelajar ilmu hadis tahu, iaitu pembukuan rasmi. Pembukuan rasmi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengarahkan dengan rasmi beberapa orang ulama dia, termasuk Ibn Shihab Az-Zuhri dan sebagainya, yang ditugaskan untuk menyusun dan menulis secara rasmi, simpan elok-elok hadis ni. Itu peristiwa besar, jasa besar Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam, pada zaman pemerintahan yang amat singkat, hanya lebih kurang 2 tahun lebih sahaja. Dia mula tahun 99, habis tahun 101 hijrah. Dia buat satu jasa besar. Tetapi maklumat yang saya beritahu ni ada masalah juga. Pertama, orang akan tanya, sebelum tu tak tulis ke? Ini yang dimasukkan oleh sebahagian orang yang tak suka kepada Islam, di kalangan musuh-musuh Islam. Dia kata apa? Macam mana hadis Nabi ni kita nak percaya? Sebab dia mula tulis lambat, sampai setahun selepas Nabi mati. Zaman Umar Abdul Aziz, zaman Umar Aziz dah jauh dah daripada zaman Nabi, kan? Nabi meninggal tahun 11 hijrah, kan? Kemudian Umar bin Abdul Aziz bila? Tahun 99 hijrah, 1 hijrah. Kan jauh.
Kemudian di zaman itu pula ramai sahabat yang telah meninggal dunia, bahkan tinggal sikit je hidup. Jadi sebahagian orang yang cuba nak kelirukan kita, dia kata kenapa mula tulis zaman tu? Jawapan kita apa? Bukan mula tulis zaman itu. Arahan untuk penulisan rasmi. Penulisan telah bermula sejak zaman bila? Zaman Nabi. Berkembang zaman sahabat, berkembang zaman tabi'in, dah berkembang lama lah. Maka yang dibuat di zaman Umar bin Aziz lah untuk memastikan bahawa penulisan ini rasmi dan dia bagi semangat kepada seorang khalifah, giatkan balik benda ni, bukukan betul-betul, banyakkan lagi koleksi dan himpunan. Itu maksudnya. So ini peristiwa yang amat penting. Bermakna kita sebagai pelajar ilmu hadis kena tahu benda ni supaya kita yakin hadis itu terpelihara. Sebab apa? Penulisan secara individu dah ada orang banyak lah. Datang pula khalifah suruh tulis rasmi pula, maka bertambahlah kehebatan penjagaan hadis tersebut berlaku. Itu maksudnya. Bila tulis, adakah ada orang yang masih hafal? Ada. Kita terima benda tu. Jadi kalau dah ada orang hafal, kenapa tulis? Dia nak payah, nak bagi pening. Sebab biasalah kita malam-malam ni kadang-kadang kena tarik dia pening. So ini kita pening kerana ilmu dapat pahala, pening kerana minum kopi kopi ganu awal, pening tak dapat pahala. Ini pening kerana fikir tentang hadis. Kenapa dia tulis kalau dia boleh hafal? Jawapan kita ialah penulisan merupakan satu cara untuk menjaga hadis yang ditekankan oleh ulama. Sebab apa? Sebab mungkin orang yang kuat hafazan akan lupa. Satu. Yang kedua, bila masa makin ke belakang, apa yang berlaku kepada kita panggil sanad hadis, nama-nama periwayat. Okey, saya duduk zaman Nabi, contohnya sahabat, apa saya akan cakap kepada orang? Berkata Nabi SAW. Itu je kan? Ataupun saya dengar seorang sahabat berkata, dia dengar Nabi berkata. Bila Nabi SAW dah meninggal, bila kita tiba zaman tabi'in, apa dia akan cakap? Aku mendengar sahabat ini berkata, dia berkata, aku mendengar Nabi berkata. Dah makin banyak, dah tambah lah orang. Zaman belakang lagi ramai. Aku mendengar dia berkata, dia berkata, dia mendengar orang tu berkata. Lama kelamaan, setiap hadis ni dia ada banyak sanad, banyak nama, banyak itu banyak ini. Takut-takut tersilap, takut-takut terlepas cakap. Macam kita lah nak beritahu Ahmad bin Allah, beritahu Allah bin Ahmad, terbalik. Sebab banyak sangat ingat nama Ahmad, Allah Ahmad, keluar terbalik. Bukan sebab kita tak ingat, kita ingat balik. Maka dia buat satu bentuk penjagaan ialah penulisan. Bermakna penulisan hadis kita boleh kategorikan sebagai apa? Langkah berhati-hati dalam memelihara hadis kepada generasi yang akan datang. Ini jasa paling besar. Sebab tu Imam Ahmad pernah pesan kepada murid dia. Imam Ahmad hidup zaman Imam Syafi'i di kurun ketiga. Imam Ahmad ialah imam terkenal dalam hadis, dalam fiqh sebagainya, mengasas mazhab Hanbali. Dia pernah pesan kepada murid dia dan kawan dia, kalau nak baca hadis, baca daripada kitab. Kalau nak ajar hadis ke orang, baca daripada kitab. Tengok kitab, baca hadis. Adakah Imam Ahmad tak hafal? Sahabat dia tak hafal? Hafal, kuat hafazan, tapi nak mengelakkan kesilapan. Sebab tu Imam kota asal saya Imam Abdullah bin Mubarak, seorang imam yang hidup di kurun kedua, hujung kurun kedua di zaman Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Kalau tak ada kitab, kami tak boleh hafal. Dia pergi situ pula. Kalau tak ada kitab ni, tak ada hadis yang kami tulis, kami salin ni, hafazan kami akan kurang. Jadi maknanya penulisan adalah satu cara untuk menjaga hadis. Dan makin banyak dan makin banyak. Kita pergi sejarah lagi dan habis dah sejarah. Iaitu setelah semua menulis, maka timbul satu lagi teknik, iaitu cara susunan, pelbagai susunan. Ada tulis khusus bab ni, ada tulis khusus bab ni. So sekarang dah masuk zaman kegemilangan, tulis dengan cara yang pelbagai. Antaranya adalah tulis dengan cara yang kita panggil musnad.